Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini cikgu nak terangkan tajuk sistem persamaan, khususnya persamaan serentak yang melibatkan satu persamaan linear dan lagi satu persamaan tak linear. Ini adalah lagi satu video khas untuk anda daripada Casio Malaysia. Terima kasih Casio. Beberapa aspek yang akan ditekankan iaitu beberapa tips, dua nilai alpha x. Lalu kita tahu alpha x bagi satu nilai, tapi sebenarnya alpha x boleh juga bagi dua nilai. Dan juga menghayati konsep checkpoint untuk memastikan jalan kira kita yang panjang adalah betul. Dan akhir sekali, skill killer. Skill killer ni kita akan lihat dua bentuk iaitu cowboy gila dan juga skill untuk melihat masa depan. Dengan itu kita buat satu soalan yang cukup baik memerangkumi pelbagai cabaran-cabaran yang biasa pelajar akan hadapi bila dia buat latihan. Jom kita tengok bentuk soalan apa yang cikgu masukkan itu. Dia bagi dua persamaan. Satu adalah linear sebelah kiri dan lagi satu yang bukan linear. Cikgu, bukan linear, mana kuasa dua? Ya, kuasa dua tak nampak sebab dia bentuk susah nak terangkan. Tapi ada X kat bawah dan 2 dekat bawah yang perlu diketepikan supaya kita tak serabut. Boleh cikgu kita ubah sikit soalan? Boleh. Tak ada masalah untuk kita adjustkan soalan sebelum kita mula menjawab. Oh, kalau macam tu kita buat macam mana cikgu? Ingat lagi tak langkah cowboy gila yang cikgu terangkan tadi? Skill cowboy gila menyatakan bahawa nilai-nilai dekat sebelah bawah ini boleh ditembakkan sebelah atas. Rupa dia seperti seorang cowboy yang menembak-tembak. Sebagai contoh, 2 ni. Macam cikgu Hasan je. Okey, tembak atas sana, pang. Tembak sana, pang. Tembak sana, pang. Maka dia akan jadi 6 per X tolak Y. Kebaikan dia ialah 2 hilang serta merta. Tolak dengan 4X sama dengan 2. Cikgu masih ada X. Lah masih ada X. Tak apa, buat lagi sekali. Cowboy gila. X, tembak. Tembak. Tembak semua dekat atas kecuali pecahan sendiri. So kita dapat 6 tolak XY tolak 4. X kuasa 2 sama dengan 2X. Dah cantik dah persamaan kita. Nampak tak kuasa 2? Dapatlah bentuk yang bukan linear. Yang ni linear. Okey, baiklah. Fasa seterusnya. Dekat sini, persamaan yang pertama kita perlu pilih satu huruf sebagai subjek. Huruf apa cikgu nak pilih? Sama ada pilih huruf X ataupun Y. Nampak gayanya, dua-dua akan menghasilkan pecahan. Bayangkan, kalau cikgu pilihkan X sebagai subjek, maka 3Y pindah sana, dia jadi 5 tolak 3Y. kemudian 2 dekat X perlu dipindahkan. Dapat pecahan juga. Tapi kalau cikgu pilihkan Y sebagai subjek, 2X pindah sebelah kanan, 5 tolak 2X. kemudian pindahkan 3 sebelah bawah. Dua-dua dapat pecahan. Sakit hati. Maka dua-duanya tak ada perbezaan. Cikgu habis nak pilih yang mana satu? Tak kisah aku pilih. Sabar. Ingat lagi tak satu kemahiran untuk melihat masa depan? Masa depan. Ya, kita akan menggunakan skill itu dekat sini. Perasan tak persamaan sebelah kanan ini? Kita ada huruf XY, X, betul? Huruf mana yang nampak lebih mesra? X ke Y? Mesra? Apa maksud cikgu dengan mesra? Mesra maksudnya nampak mudah. Mudah? Tak faham. Macam ni. Katakanlah cikgu gantikan nilai X. X sebagai subjek tadi, maka dia akan digantikan dekat 3 tempat. Ni. Dan teruk sekali dia ada kuasa 2 dekat sini. Allahu Akbar. Nanti benda ni kena dikuasa 2 kan. Sesuatu yang menyakiti jiwa ramai. Akan tetapi, kalau kita pilihkan Y sebagai subjek, walaupun nampak buruk, tapi Y cuma akan digantikan dekat satu tempat je. Ya, dekat sini je. Lol, senanglah kalau macam ni. Maka dengan melihat masa ke hadapan, kita pilih Y sebagai subjek. Maka kat sini cikgu tulis Y sama dengan Pindah 2X. 5 tolak 2X. Kemudian 3. Bahagi dengan 3. cikgu labelkan ni sebagai persamaan pertama. Cikgu, bukan ni pertama ke? Tak kisah sebenarnya. Label-label semua ni tak kisah sebenarnya. Okey, so ni satu dan ini cikgu labelkan sebagai persamaan kedua. Penggantian bermula. Cikgu tulis yang pertama masuk ke dalam yang kedua. Maka kita dapat 6 tolak X. Y cikgu gantikan dengan ini. 5 tolak 2X per 3. Tutup bracket tolak 4. X kuasa 2 sama dengan 2X. Panjang. Ada satu berita yang baik dekat sini. Perasan tak kita ada X. Seluruh persamaan ini mempunyai satu huruf saja. Maka kita boleh minta bantuan kalkulator. Skill yang pertama, alpha X. Kita masukkan seluruh persamaan ini dalam kalkulator. Rupa dia seperti berikut. 6 tolak alpha X kat sini. Kita tak payah tekan alpha je, just tekan X kat situ. Diikuti oleh bracket. Pecahan ya. Pecahan 5 tolak 2 X per tekan bawah. Masukkan 3 ke kanan. Tutup bracket. Tolak dengan 4X kuasa 2. So cikgu tekan X kuasa 2. Diikuti oleh simbol sama dengan. Kesilapan pelajar dia tekan sama dengan kat bawah sini. Tengok apa jadi.
Dia bagi jawapan apa benda ni? Stable. Sabar. Patah balik, tekan butang kiri atau kanan. Cikgu patah balik ke sana. Sepatutnya tekan sama dengan yang ini tau. Iaitu alpha diikuti oleh calculate. Sebab atas tu ada warna merah sama dengan yang kecil. 2x. So, cikgu tekan 2x. Setelah memasukkan seluruh persamaan ini dalam kalkulator, kita minta bantuan dia untuk kira. Dua jawapan. Cara dia ialah kita masukkan nilai x yang besar dan kecil. Tak faham? Okey, sabar. Macam ni, ya. Tekan shift, calculate. Lepas tu, kalkulator tanya x berapa. Abaikan saja jawapan tu dulu. Kita yang letakkan satu nilai yang besar seperti 1000. 1000. Diikuti oleh sama dengan untuk dia simpan dan lagi satu sama dengan untuk dia kira. Cikgu dah tekan. Tada! Cikgu dapat 0.9. So, itu jawapan yang pertama cikgu. Cikgu akan tulis jawapan yang pertama cikgu ni dekat atas sebagai rujukan. X sama dengan 0.9. Kemudian, untuk dapatkan jawapan yang lagi satu, just patah balik, tekan butang back kat sini. Pip. Lepas tu, kita ulang arahan iaitu shift calculate. X kali ni kita masukkan nilai yang sangat kecil seperti negatif 1000. Negatif 1000. Sama dengan, kena tekan 2 kali. Satu untuk simpan, lagi satu untuk kira. Tik-tok, dapat jawapan yang kedua. So, X lagi satu ialah negatif 2. Aha, bagus. So, kita dah dapat rujukan untuk jalan kira yang pertama. Cikgu teruskan perjuangan kita dan nampak gayanya ada 3 kat bawah sini. Tidak disukai ramai. Apa nak buat? Kita boleh tembak atas. Tapi hati-hati, 3 tak akan tembak dengan X. Nah pula! Sebab X ni sebenarnya milik dekat sebelah atas dia. Jadi 3 ni tembak sana. Maka dia akan jadi 18 tolak. Ini cikgu terus darab dalam dan hati-hati dengan simbol anda. Kat sini kita ada negatif X. Darab dapat negatif 5 darab dalam positif 2X kuasa 2. Yang 4 jangan lupa darab dengan 3. So dia jadi 12. X kuasa 2 sama dengan 3 darab dengan 2. 6x. Kalau anda seorang pelajar yang takut buat silap, selalu buat silap, maka cikgu galakkan anda untuk masukkan ni dalam kalkulator. Tidak bazir masa ke cikgu? Cikgu rasa lebih banyak membazir masa kalau kita tersalah langkah dan kita menyalah-nyalahkan semua jalan kira yang berikutnya. Betul tak? Yes. Dan anda boleh asah kemahiran guna alpha x. Lama-lama anda tekan lagi laju daripada anda hantar mesej dekat WhatsApp. 18 tolak 5 alpha x tambah 2x kuasa 2 tolak 12x kuasa 2 alpha equal 6 alpha x. Cikgu asyik sebut alpha x, maksud cikgu ialah x saja kat situ. So cikgu tekan 3 butang ini, shift calculate. Kali ni cikgu tak payah nak risau tentang nilai besar kecil sebab dapat salah satu ni pun dah okey dah. So cikgu terus tekan sama dengan pep. Dia bagi jawapan x ni ialah negatif 2, masih betul. Tak faham kalau salah dia jadi lain ke? Ya, katakanlah kat sini anda terlupa nak darab dengan 3 kat sini katakanlah. So kat ujung tu 2. Cuba cikgu patah balik. Cikgu tukar 6 tu jadi 2. Astagfirullah. Tak apa. Kita pura-pura macam kita buat silap. Macam biasa kan? Kita manusia. So cikgu tekan shift, calculate, equal. Tengok dia bagi jawapan. Oh wow, negatif 1.7. Salah ni. Mana ada jawapan kita kan? So that means ada kesilapan. Pelajar perlu semak. Mana silap saya kat sini? Jangan diteruskan jalan kira. Membazir masa nanti. Itu satu contoh yang patut dihayati. So cikgu teruskan dekat sini. Oleh kerana ada bentuk kuadratik, cikgu mula penyusunan. Yang 2 ni boleh tambah dapat negatif 10x kuasa 2. 6 pindah sebelah kiri. Dan kita ada negatif 5x. Ni pindah kiri dia jadi negatif 6x. So dia akan jadi negatif 11x. Dan ada 18 sahaja. Campur 18 sama dengan 0. So ini adalah bentuk kuadratik. Tapi depan tu cuba jadikan dia positif. Darab semua dengan negatif. So 10x kuasa 2 campur 11x. Tolak 18 sama dengan 0. Setelah mencapai persamaan kuadratik yang sudah diringkaskan, kita boleh menggunakan kalkulator untuk dapatkan jawapan akhir. Aktifkan menu dan ambil equation. Cikgu tekan bawah sampai nampak equation yang ini. Equation ataupun function. Ataupun anda boleh tekan butang A. Cikgu ambil polinomial dan degree kuasanya ialah kuasa 2. Dan sama dengan, kemudian kita isikan A10 sama dengan, B11 sama dengan dan C negatif 18 sama dengan. Kalkulator akan memberi jawapan X yang pertama. Oleh kerana ini jawapan akhir, maka sediakan ruang sedikit ataupun tulis jawapan di tempat lain. So cikgu tulis kecil-kecil 9/10 dan lagi satu jawapan ialah negatif 2. Perasan tak jawapan ni sama dengan ni? Alhamdulillah. Jawapan kita betul, maksudnya persamaan ini pun masih betul. Untuk dapatkan markah penuh, kita perlu gunakan salah satu antara 2 metod. Yang pertama, pemfaktoran dan yang kedua, formula. Bandingkan kedua-dua ini, formula dia boleh digunakan dalam semua bentuk soalan, menjadikan dia lebih digemari. Dan ia boleh selesaikan khususnya perpuluhan dan angka bererti. Sedangkan pemfaktoran hanya terbatas kepada nombor bulat
dan pecahan. Dalam soalan ni, pemfaktoran pun boleh sebab kita ada nombor berbulat ataupun pecahan. Pecahan ke tu? 0.9 ialah 9 per 10 kan? Ya. So cikgu buat dua versi jalan kira. Jika kita buat pemfaktoran, maka tulis dekat bawah sini X sama dengan negatif 2 dan lagi satu X sama dengan 9 per 10. Di sebelah atasnya, barulah kita isikan jalan kira, iaitu pindah negatif 2 ke kanan, X campur 2 dan 10 darab X dapatlah 10X, 90 pindah, tolak 9 sama dengan kosong. So kita dapat markah penuh. Kalau pakai formula, metod yang lagi satu. Formula ialah X sama dengan Negatif B tambah tolak punca kuasa. B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. menulis formula tak dapat markah, tapi menggantikan nilai dalam formula dapat markah. So cikgu gantikan negatif B, iaitu negatif 11, campur tolak punca kuasa B kita masih 11, tolak dengan 4A, A 10 dan C negatif 18. Tutup per 2A, A 10. Berita baik kelas, dengan mengisikan saja formulanya dah dapat markah. Selebihnya daripada itu tiada markah kecuali jawapan yang terakhir. Maka digalakkan untuk terus tulis jawapan di sebelah bawah dia. Mula dengan nombor yang besar, 9 per 10. Ikuti nilai yang kecil, negatif 2. Yeay, so jawapan kita dah betul. Dua-dua metod ni betul kan? Tapi yang ni cikgu paling suka sebab dia boleh jawab semua soalan. Lepas tu kita sambung. Baru je dapat nilai X, nilai Y mana Y tadi? Tu kat atas tu. So cikgu tulis dekat bawah. So kita akan buat bila X sama dengan negatif 2, Y sama dengan 5 tolak 2, negatif 2 per 3. Kira macam biasa, nak keluar daripada kalkulator just tekan menu 1. Pecahan 5 tolak 2 bracket negatif 2. Paparan skrin mesra membantu kita pelajar untuk kurangkan kesilapan. Dapat 3. Lagi satu, bila X sama dengan 9 per 10 ataupun 0.9 salah satu, Y sama dengan 5 tolak 2, 0.9 per 3 dan cikgu dapat jawapan. Cikgu boleh pakai balik display ini, tekan butang back dan gantikan tempat kosong. Cikgu tekan back sampai dia pergi dekat negatif 2, delete dan ganti dengan 0.9 sama dengan 16 per 15. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk buat konklusi. Ditulis seperti berikut. Mata X negatif 2, Y 3. Atau X 9 per 10, Y 16 per 15. Yeah! Alhamdulillah, kita berjaya jawab soalan ni dengan confident sekali, tanpa was-was. Jadi dalam peperiksaan, kita tak perlu semak balik semula satu per satu langkah jika kita ada bantuan kalkulator daripada awal tadi untuk buat checkpoint penting. Anda boleh dapatkan Classwiz original anda daripada Shopee, link dekat dalam description below. Jangan beli yang sebarangan ya, sebab banyak sangat ciplak yang dah ada dekat pasaran sekarang. Beli mahal sikit tapi selamat. Ya, anda juga akan dapat RM5 diskaun dan juga dapat folder percuma. Comel lah folder ni. Ya, sila ke Shopee, link di description below. Buruknya.